Kisah seram hari ini. Like, share dan subscribe. Misteri Rumah Pusaka. Di sebuah kampung pendalaman berdiri sebuah rumah pusaka lama yang diwarisi turun-temurun oleh keluarga Osman. Rumah itu sudah lebih 80 tahun usianya dan walaupun usang, ia tetap berdiri teguh dengan dinding kayu yang mulai reput dan tingkap yang berkeriut setiap kali ditiup angin. Rumah itu pernah menjadi tempat tinggal keluarga Osman selama beberapa generasi, tetapi sejak kematian nendanya, rumah itu dibiarkan kosong. Hanya satu perkara yang aneh, tidak terkira berapa lama rumah itu dibiarkan, lampu di tingkat atas sering kelihatan menyala pada waktu malam. Amir, seorang pemuda dari kota, adalah waris terakhir keluarga Osman. Setelah mendapat berita bahawa rumah pusaka itu akan dirobohkan jika dibiarkan terbengkalai, dia mengambil keputusan untuk pulang dan melihat sendiri keadaan rumah itu. Sejak kecil, Amir sering mendengar cerita tentang rumah tersebut daripada arwah neneknya. Cerita tentang suara tangisan di waktu malam, bunyi tapak kaki yang berjalan sendiri di lorong rumah, dan pintu yang terbuka tanpa sebab. Namun dia tidak pernah mempercayainya. Setibanya dia di rumah itu, Amir membuka pintu besar yang sudah berkarat. Bau debu dan kayu lapuk menusuk hidungnya. Dia meneliti setiap sudut rumah, ruang tamu yang penuh dengan perabot lama, dapur yang masih ada pinggan mangkuk dari zaman nenek moyangnya, dan akhirnya bilik tidur di tingkat atas yang masih rapi, seolah-olah ada yang menghuninya. Ketika Amir melangkah masuk ke bilik itu, dia merasa seram sejuk. Ada satu perasaan ganjil yang membuatkan bulu romanya meremang. Dia melihat sebuah cermin besar di sudut bilik berbingkai kayu ukiran lama yang sudah usang. Dia menghampirinya dan melihat pantulan dirinya, tetapi sesuatu yang aneh berlaku. Di dalam cermin di belakangnya kelihatan bayangan seorang wanita berdiri. Amir berpaling pantas, tetapi tiada sesiapa di belakangnya. Dia menenangkan diri dan menganggap itu hanyalah ilusi akibat kepenatan. Namun ketika malam tiba, gangguan mula berlaku. Tepat jam 2 pagi, Amir terdengar bunyi tapak kaki di tingkat bawah. Bunyi itu perlahan, seperti seseorang sedang berjalan dengan langkah berat. Dia mengambil lampu suluh dan turun perlahan-lahan. Di ruang tamu, kerusi lama yang sebelum ini tertutup debu kini bergerak perlahan-lahan, seolah-olah seseorang sedang duduk di atasnya. Jantung Amir berdegup kencang. Ketika dia ingin melangkah ke belakang, terdengar suara bisikan halus di telinganya. Amir, pulanglah, pulanglah. Amir berpaling dengan nafas tercungap-cungap. Dia melihat kelibat seorang wanita berbaju putih berdiri di tangga. Wajahnya kabur, tetapi matanya hitam pekat tanpa anak mata. Dia segera berlari ke biliknya dan mengunci pintu. Namun bunyi ketukan mula bergema dari luar. Ketukan itu semakin kuat diiringi suara tangisan perlahan. Keesokan harinya, Amir pergi berjumpa Tok Batin, seorang orang tua yang dianggap sebagai penjaga tradisi kampung itu. Setelah mendengar cerita Amir, Tok Batin menghela nafas panjang. Rumah itu menyimpan sejarah hitam, Amir. Nenek moyang kamu dulu, Osman, pernah membunuh seorang wanita kerana menuduhnya sebagai penyihir. Mayatnya tidak pernah dikebumikan dengan sempurna. Roh wanita itu masih terperangkap di rumah pusaka kamu. Dengan bimbingan Tok Batin, Amir kembali ke rumah itu bersama beberapa penduduk kampung. Mereka melakukan ritual pemulihan dan mencari tempat di mana mayat wanita itu pernah disembunyikan. Setelah beberapa jam menggali di bawah lantai rumah, mereka menemui rangka manusia yang sudah lama reput. Dengan doa dan upacara yang betul, mereka akhirnya memberikan roh itu ketenangan yang sewajarnya. Setelah malam itu, gangguan di rumah pusaka hilang. Namun sebelum Amir meninggalkan rumah itu buat kali terakhir, dia berdiri di hadapan cermin besar di bilik atas. Sekali lagi dia melihat pantulan dirinya, dan di belakangnya wanita itu tersenyum perlahan sebelum lenyap bersama angin malam. Adakah ia benar-benar telah pergi atau sekadar menanti generasi seterusnya?